subscribe. Okey, berkenaan kisah yang kedua, berkenaan ride ataupun pengalaman seram ride. Kisah kali ni lebih kepada diorang ni ride daripada diorang punya tempat, which diorang punya kelab ataupun kelab geng pemotoran ni kan, untuk pergi ke satu tempat yang mana diorang memang bercadang untuk pergi seolah-olah bercuti lah kat situ, tapi ride ramai-ramai kan. And setibanya dalam beberapa jam dia selepas diorang perjalanan diorang tu, diorang tibalah ke destinasi yang diorang ingin tuju ni kan. And sampainya di situ, ada salah seorang pada kawan diorang ni rasa macam boleh dikatakan firasat yang tak baik. And dia suarakanlah kepada yang lead diorang dalam ride ni kan, which dalam masa sama ketua diorang jugalah. And bila dia suarakan pendapat tu, si ketua ni cakap, tak ada apa-apa lah, tu perasaan kau je, tak apa-apa, kita enjoy je cuti kita ni kat tempat ni, nampak macam menarik juga. So macam ketua ni tak endahkan lah saranan ataupun kata-kata daripada dia ni tadi. Tak apalah, diorang pun macam mulakan program-program diorang pergi ke tempat-tempat menarik dekat tempat tu. Diorang juga bukan aktiviti yang menarik dekat sekitar situ. And setelah beberapa ketika, diorang macam yelah, masing-masing dah pergi situ pergi sini, masing terpecah kan, diorang buat hal-hal masing-masing. Si seorang ni yang mana ahli kumpulan ride ni juga, dia kelihatan menyendiri tau, dan kerap tengok ke kiri ke kanan. Perkara ni secara tiba-tiba disedarilah oleh ketua ni macam, kau kenapa duduk sini seorang-seorang? Join lah kita, tak pun join lah mana-mana yang buat aktiviti lain, janganlah duduk seorang-seorang. Datang jauh-jauh penat-penat macam ni, tiba-tiba kau nak menyendiri macam ni, baik kita duduk rumah je kan. So macam bila ketua ni cakap macam tu, si budak ni cakap lagi sekali, sebenarnya macam aku kata dekat kau tadi, aku rasa memang tak sedar hati lah, tak tahu kenapa. Sebab itulah aku macam baca persekitaran sekarang ni, yang mana sebenarnya walaupun dia dah lama dalam group ride ni, dia tak cerita dekat dia punya ketua ni yang dia ni sebenarnya ada kelebihan untuk merasai kehadiran makhluk halus, dan dia juga berkebolehan melihat makhluk halus yang mana dalam erti kata lain hijab matanya terbuka. Dan bila dengar kali kedua budak ni ulang perkara yang sama, si ketua ni macam ada rasa sedikit macam terganggu lah pemikiran dia, macam takkan budak ni saja kan nak cakap-cakap macam ni kan, mesti ada apa-apa. So tak apalah, dia macam tanya lebih lah, kau rasa macam mana? First dia aku rasa sebaik kita jejak kaki je kat tempat ni, seolah-olah ada orang perhati kita. Itu satu. Second, aku rasa macam ada something yang tak suka kita datang sini, which aku tak tahu itu sebab apa, ataupun kita ada buat kesalahan ke sebaik kita sampai kat sini. Aku tak sure, itu aku tak berani nak kata. Tapi memang dua benda ni membuatkan fikir aku tengah kacau. So macam masa ni, still lah dia tak tahu lagi budak ni boleh merasai. Cuma dia anggap budak ni macam just ada firasat saja kan. And turn out selepas macam ketua ni macam agak sedikit percaya pada dia, dia cerita pada ketua dia, sebenarnya aku tak nak cerita kat kau, sebelum-sebelum ni siapa pun tak tahu, tapi aku terpaksa cerita sebab aku rasa aku perlu cerita benda ni. Sebenarnya aku boleh nampak benda-benda gaib ni, dan aku juga boleh merasai kehadiran diorang. So sebetulnya kat sini tempat ni agak keras. Itu daripada apa yang pengamatan aku. So semendengar penjelasan daripada budak ni tadi, si ketua ni macam, kau biar betul, kenapa kau tak bagi tahu awal-awal tadi? Kan aku dah bagi tahu tadi, kau yang tak nak dengar. Aduh, macam mana ni? Masing-masing diorang dah buat hal masing-masing. Tak, sekarang ni aku rasa ada satu tempat ni, kalau boleh kita jangan pergi. Tak tahu kenapa tadi masa kita lalu tempat ni, aku rasa jangan kita kacau apa. And kebetulan tempat yang dikatakan ni adalah satu air terjun, di mana kawan diorang ada beberapa sedang menuju, dan ada yang telah pun mandi di situ. Sebab seorang dua dah pergi mandi, diorang kata best lah sini, diorang ajak yang lain. And selepas mendengar kata-kata daripada budak ni, diorang pun bergegas lah pergi ke air terjun ni, sebab bos ni kata, ataupun ketua ni kata,
ada yang nak gerak lah pergi situ. Macam kalau betul apa kau cakap, jom kita kena gerak sana, halang dia orang buat apa-apa benda tak senonoh ke apa. And kebetulan di tempat tersebut ada beberapa kawan je lah. Mandakan dia orang sesama dia orang pakai seluar pendek apa. Dia orang macam kadang buat perkara-perkara yang agak tak senonoh untuk dilakukan. Dan secara tiba-tiba ada seorang kawan dia orang tengah mandi. And tak semena-mena dia punya kaki terasa macam ditarik. Sedangkan arus air terjun kita tahu deras, tapi di bahagian tertentu airnya tidaklah sederas mana. Tapi ini dia merasakan ada orang menarik kaki. Orang menarik kaki dengan air ataupun arus air membawa kita satu perasaan yang lain tau. So macam tiba-tiba dia macam dalam keadaan diri, tiba-tiba dia terjatuh dan dia seolah-olah diseret. Dan kawan-kawan dia pun nampak, sebab dia seolah-olah bukan mengikut arus, tapi tarikan tu, kekuatan dia macam dia lawan kelajuan arus tu sendiri. So selepas pada tu macam kawan-kawan ni macam oi tolong dia cepat. Dia orang macam bergegas lah. Dan kebetulan nasib baik lagi air kat situ pun macam taklah dalam sangat. And dia orang ni bergegas lah, tarik kawan. And masa dia orang tarik ni, ni bukan air terjun ni. Dia orang macam terketar-ketar walaupun dapat pegang kawan dia. Dan dia orang yang tadi ni, si ketua dengan si budak ni tadi macam nampak situasi ni. And budak ni kata ada benda tarik dia tu. Cepat. Si ketua ni macam lagi takut lah kan, lagi cemas kan. Dia pergi ke situ and turn out bila dia sampai-sampai, benda tu dapat diselamatkan lah. And bila sampai kat situ, dia orang tanya lah, apa-apa jadi ni? Tadi kita orang tengah main-main mandi-mandi, baling-baling air apa semua. And tiba-tiba kaki aku rasa macam dia orang tarik. Dan tiba-tiba aku macam terjatuh and terus macam seolah diseret. So si ketua ni cakap lah, kau ada buat apa-apa tak senonoh kat sini? Mana ada apa-apa, tu orang mandi macam biasa je. So turn out sebenarnya ada perkara yang dia orang tak sedar. Dia orang main ludah sembarangan, isap rokok dan buang kat atas tempat rokok-rokok dia orang. Dan dia orang juga ialah tadi macam aku cerita, pakai seluar pendek je. Benda-benda lain yang dia orang buat ni boleh dikatakan agak-agak tak senonoh lah. And selepas budak ni sebenarnya terangkan benda-benda yang tak senonoh dia orang lakukan ni, dia orang macam cakap lah, mana dia tak senonoh benda tu, biasalah kan, member kan. Habis tu benda tu member kau juga ke? And masa tu macam dia orang baru sedar, lah, masa dia orang tolong kawan dia orang tadi, apa benda tarik. Masa tu baru dia orang terfikir itu adalah perbuatan makhluk gaib. Sedangkan sebelum tu diorang macam lebih kepada nak selamatkan kawan diorang je. Macam diorang tak terfikir pun benda tu. And bila si ketua ni pun terangkan apa selok-belok tempat ni tanpa memberitahu tentang apa yang budak yang tadi ni ceritakan pada dia, sebab nak jaga rahsia kan. And turn out diorang pun macam fikir-fikir, so kita nak tukar tempat ke kita just nak balik. So ketua ni sarankan mungkin diorang boleh pergi bersia-sia di bandar ke apa untuk mengisi masa beberapa hari yang diorang terpaksa ganti. Sebenarnya diorang macam dalam 2 hari je diorang nak stay kat situ, tapi disebabkan perkara tersebut terjadi, diorang macam end up mungkin dalam sehari diorang pusing-pusing bandar, esoknya tu diorang ada aktiviti-aktiviti lain, dan mungkin hari ataupun keesokan harinya tu juga diorang akan balik. And perkara ni mengajarkan diorang untuk sentiasa hormat, ataupun bila pergi ke tempat baru atau tempat yang tak pernah diorang pergi, untuk lebih berjaga-jaga lah. And selepas mengetahui tentang kebolehan anak buah dia ataupun salah satu ahli dan grup dia ni ada kelebihan ni, dia merasakan benda ni mengajarkan mereka untuk lebih, dikatakan lebih berwaspada dah dalam apa-apa yang diorang buat. Sebab kawan ni pun akan, bila pergi satu tempat, dia akan macam bagi sedikit nasihat macam amaran macam tu. Bukan sebab kita takut kepada benda tu, tapi kita pun makhluk Tuhan, dia pun makhluk Tuhan. Sama-sama kita perlu hormat antara satu sama lain. So macam kalau kita tak hormat dia, takkan macam mana dia nak hormat kita? Macam tu lah juga, kita masing-masing jaga adab kita lah. So kisah kali ni mungkin kurang seram, tapi ini adalah lebih kepada pengajaran. And untuk cerita ketiga, tunggu di next video. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notification setiap kali aku upload video-video baru. Jangan lupa untuk like video ni dan share kepada kawan-kawan. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.